kita akan berbincang pula daripada segi perubatannya, daripada segi rekonstruktifnya bagi seorang itu selepas didiagnos mempunyai kanser payudara ataupun melalui rawatan dan sebagainya. Topik yang kita akan bincangkan pembedahan rekonstruksi payudara. Ya. Kita hari ini. Dan bersama kita di studio hari ini adalah Dr. Fatimah Muhammad Noor, pakar pembedahan plastik dan rekonstruktif, Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima Cantik, kasih. Ini Masa dondon hari ini Sebenarnya Pink Oktober. Pink Oktober, betul. Terima kasih MHR, terima kasih Sofia Marsila atas jemputan. Terima kasih kerana sudah datang bersama kami. Okey. Baik, Dr. Fatimah, kita nak mulakan perbincangan kita sebenarnya. Mungkin ada yang mungkin tidak begitu. Mereka tahu apa itu kanser, mereka tahu apakah antara mungkin rawatan-rawatannya, tapi rekonstruksi payudara ini, mengapakah ia cukup penting sebagai antara salah satu cara kelangsungan hidup atau kelangsungan seseorang selepas didiagnos sebagai seorang pesakit kanser? Okey. Terima kasih. Pagi-pagi lagi soalan yang sangat itu bagus. tadi. Tapi saya nak tahu juga ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So sempena bulan 10 ni sempena kira macam bulan payudara lah kan. Kebanyakannya selalu kita bincang pasal breast cancer. Betul. Tapi topik yang kita selepas buang breast cancer tu apa kesudahannya. Betul. Sebab sekarang ni kalau ikut statistik memang ramai lebih muda. Patient yang datang kebanyakannya dalam lingkungan 30, 40. Sometimes 20-an pun ada, which is sangat muda lah. Kan kalau dikomparekan dulu-dulu lebih kita beratkan 40 tahun ke atas. Yeah. So disebabkan muda semakin ni kita bahagian plastik surgery kita bagi supportive treatment. Kita akan combine dengan doktor bahagian payudara, kanser payudara, kita akan tolong. So dia ada dua cara lah, macam sama ada tengah buat operation tu buang breast, kita buat breast baru terus. Dia panggil immediate recon. Immediate reconstruction, maksudnya kalau macam orang tu muda, sihat, tak ada macam dia punya keadaan tu tak advance lagi, kita boleh buat 3-in-1 surgery. Maksudnya buang breast satu, yang kedua dia dapat breast baru. Yang ketiga kalau misalnya kita recon tu daripada perut dia, maksudnya kita boleh mual perut tu. Yang orang perempuan kan ada spare tire yang selalu orang cakap nak buang. Itu actually God create very amazing untuk spare part. So kita boleh mold balik and jadi breast baru. So it's like macam 3-in-1 surgery, dapat tummy tuck, dapat breast baru and buang breast juga. So ramai yang tak tahu. Itu kalau immediate lah. Sebab bukan ambil perut saja. Kalau misalnya orang tu flat tummy kan, boleh ambil daripada belakang, peha, punggung. And then sekurangnya daripada tubuh badan kita sendiri. Betul. Tapi sekiranya kalau macam tak nak buat terus pun tak apa. Ramai yang kata saya tak naklah fikir nak buang kanser dulu. Nak survive kan. Kalau macam tu pun tak apa. Buang dulu, settle everything, buat chemo, radio semua. After that baru buat delayed recon. Baru kita bincang balik. Baik doktor, kita nak buka talian sebenarnya. Bagi anda sesiapa sahaja yang mempunyai sebarang pertanyaan, anda boleh usulkan kepada doktor sendiri 0377261603. Okey. Baik doktor. Kita pastinya tahu lelaki dan wanita saiz payudaranya sangat berbeza, dan selepas pembedahan dilakukan pastinya terdapat perbezaan yang ketara. Jadi jika pesakit itu memilih untuk tidak melakukan rekonstruktif, mungkin ada option lain yang boleh dipilih oleh mereka. Okey. Sebab rekonstruktif sendiri dia ada a few section lah. Tak semestinya kita mesti buat operation. Maksudnya tak semestinya. Mana yang nak pilih, ada contoh macam kita ada supportive macam pakai bra. Bra tu yang ada bra pad. Maksudnya dia dah ada full sebelah, kosong sebelah. Lelaki pun perlu juga pakai. Lelaki kalau lelaki cara management dia lain, sebab lelaki dia tak ada breast pun kalau ikutkan kan. Cuma kebanyakan lelaki yang datang jumpa plastik surgery ada masalah gynecomastia. Gynecomastia tu maksudnya dia ada payudara. Dia macam selalunya lelaki yang berisi sikit. Lelaki yang nak membuang. Yang nak membuang. Ramai yang tapi ramai yang tak get it check. Rupa-rupanya yang besar tu dia ingat lemak saja, rupanya ada kanser.
Sebab itu kalau macam mana yang jumpa saya untuk buang kita akan check lah tara. Kita hantar ultrasound tengok whether is cancer ke tidak. Kalau macam lelaki senang kita buang je, tak payahlah fikir untuk ni, unless kalau tumor tu dah kena pada kulit. Kalau dah parut ditenggelam dan sebagainya. kita kena buang semua, nanti terbuka pula kan. So kita bantu tanpa kulit ke, kita letak something yang boleh cover balik lah. Baik. Doktor ada sebutkan tadi menggunakan lemak sedia ada yang kita ada ni. Dan ada juga yang doktor Yang bawakan di menggunakan sini. implan. Implan-implannya pula untuk Ini yang digunakan. tujuan rekonstruksi juga. Betul. Macam mana? Implan ni kebanyakan yang glamour selalu orang cakap just nak enhancement, maksudnya nak besarkan. Ramai yang tak tahu kita gunakan juga untuk rekonstruktif. Boleh pegang Contohnya, boleh sila. Sebab dia ada banyak jenis ya. Dia ada yang round shape, ada yang anatomical, and then kalau tengok dari sini, kalau ini boleh. ada air dalam dia. Yang ini dia ada dia panggil tissue expander. Saya tidak pernah tahu ada banyak jenis seperti ini. Okey. Jadi ini berdasarkan saiz dan Betul. material. Material, betul. Okey, sebab kalau tengok daripada ni, dia ada banyak jenis. Ada yang round, selalunya yang round ni kita guna untuk enhancement lah. Baik. Rather dari construction. Baik. Dan dia ada saiz dia berapa cc, 250. Kan selalu cakap berapa cup C, A, B, C, whatever tu. So dia ada saiz-saiz dia. Ada yang kecil, ada yang besar berdasarkan kesesuaian. Kalau boleh kita nak bagi sama lah, kiri dan kanan kan. So for those yang tak nak pilih menggunakan kulit sendiri, ataupun dia terlampau kurus, tak ada spare tire, ataupun belakang dia terlampau sikit, kita buat combine. Baik, Maksudnya kita faham. letak muscle, di bawah tu kita letak implan. Okey, So macam yang ada tali ni, di implan ni kita boleh masukkan air supaya dapat saiz yang tertentu. Mengikut saiz. Mengikut pada saiz. rasa. Sebab kadang-kadang lepas operation, lemak yang kita ambil tu dia boleh mengecil. Baik. So kita boleh tambah dengan saline fill, and then bila dah dapat saiz yang ni kita boleh cabut je tali ni. Okey, baik Itu doktor nak tanya. Apa kesan selepas kita memakai implan ni? Tapi sebelum doktor jawab, sebenarnya kita ada pemanggil di talian. Okey. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Sihat ya? Sihat, alhamdulillah. Baik, Puan. Tujukan soalan Ya. kepada doktor. Ya, baik doktor. Ada pertanyaan ya. Doktor, ada tak risiko untuk nak buat nak buat balik semula payudara ni? Sebab saya risau sebab saya ada sejarah lah arwah mak meninggal sebab kanser payudara dan buang sebelah. Tapi sebelum tu, dulu bila kita dah diagnose, arwah mak saya dah diagnose, lepas tu doktor dah bagi tahu dah jangka hayat arwah mak ni lah bila dah buang. So ada tak risiko bila kita nak buat tambahan yang macam ni? Okey. Risau tu doktor sebab doktor bila kita dah tahu dah jangka hayat kan, lepas tu nak buat lagi, ada tak risiko sampingan tu tambahan? Terima kasih Puan Rosliana. Sama. Risiko selepas itu, khususnya bagi rekonstruksi meletakkan. Rekonstruktif. Okey. ya. Terima kasih soalan Puan Roslina yang sangat baik, sebab memang ramai pun yang tanya. So untuk kita buat rekonstruktif ni sebenarnya kita ada kriteria. Kena select the good patient yang sesuai dengan rekonstruktif kita. Okey, contohnya kalau sudah berusia, ada kencing manis, darah tinggi, ada penyakit komorbid dia panggil, kita tak boleh buat rekonstruktif yang dia panggil major rekonstruktif. Sebab disebabkan penyakit komorbid ni, so kita akan pilih rekonstruktif yang lebih simple. Contoh lepas buang tu, bila terbuka luka macam tu, kita ambil kulit saja. Tak perlulah ambil isi untuk kita mold. Macam mak Puan Roslina ni mungkin sudah umur yang 50 lanjut ke atas. Satu faktor umur. Satu lagi kena tengok faktor sama ada dia punya penyakit tu sendiri. Sama ada dia dah advance ataupun tidak. Stage 1 ke 2 ke 3 ke 4 macam tu. Ada certain yang stage 1 tu alhamdulillah kalau dia datang awal, kita boleh spare kulit dia. So bila spare kulit, kita ganti yang isi dalam saja. Tapi kalau sekiranya dia datang yang sudah sampai kulit dah merah, macam pure di orange, sometimes sudah ada fungating kan, macam dah keluar kat kulit, memang dah tak boleh simpan. Walaupun dia dah usia meningkat, we need to do something lah. Betul. Takkan nak biar je macam sometimes ada yang ada ulat. Takkan kita nak biar, kita kena bantu as a doctor. So kita akan dipanggil toilet mastectomy, kita buang. Lepas tu kita akan tampal something yang boleh cover temporary. Kulit.
ada pilihan lah, sama ada kulit sendiri ataupun sekarang ni kita ada skin substitute. Skin substitute. Baik, Substitute ni maksudnya dia sejenis dia device juga, medical device yang kita boleh letak atas tulang so that baru isi boleh tumbuh. Okey, baik doktor. Berbalik pada soalan saya tadi, bila dah pakai implan ni, kadang-kadang orang takut apa kesannya selepas memakai implan. Bolehkah kita pergi sauna, naik flight dan sebagainya, takut pecah, meletup dan sebagainya kan? Jadi bagaimana doktor? Betul. Bagus soalan tu sebab memang ramai yang datang pun tanya, boleh ke doktor tidur menerak, boleh ke naik flight meletup? Kan? Itu banyak Itu pembedahan jantina. Oh ya ke? Tapi itu orang cakap saya sampaikan saja. Betul, tapi itu memang soalan yang famous lah. So kalau nak cerita pasal silikon ataupun breast implant ni memang panjang, another topik sendiri. Tapi sebab nak kena bagi tahu dekat semua orang yang implant ni ada medical grade, ada industry grade. So kalau industry grade tu kita tak sesuai lah untuk kita gunakan. That's why pemilihan implan pun penting. Kalau boleh untuk mendapatkan rawatan-rawatan yang macam ni, pergi ke tempat yang bertauliah so that kita boleh menasihatkan jenis implan yang macam mana. Baik. So macam kat sini adalah macam kita bagi contoh implan dalam ni isi kandungan dia. So implan ni selalunya dia memang intact lah. Sebelum masuk tu kita kena letak antibiotik, kita akan rendam dengan povidone supaya tak ada kuman. Baik. Sebab risiko yang selalunya implan sebab kita masukkan barang daripada luar kan. Foreign body masuk dalam badan. So boleh dapat infection lah. Betul. So itu yang kena lebih berjaga-jaga. So sekiranya lah macam tertrauma sikit, maksudnya luka sikit dekat implan tu, tapi yang ini jenis medical grade punya implan. So kalau ni dia tak keluar, so dia tak je siping pergi kebocoran, dia menyebabkan kuranglah komplikasi kepada tisu-tisu yang ada dalam badan kita. So kena pilih jenis implan yang baik juga. Okey, baik doktor. Kita ada pemanggil di talian, Puan Akia. Hello. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pagi. Salam. Soalannya Puan. Saya nak tanya, saya ni pun penyakit breast cancer lah kan, tahap 4. Tapi saya dah buat pembedahan, saya dah buat kemo, saya dah buat radioterapi. Lepas tu yang jadi miskin saya ni, saya dibagi satu silikon lah. Lepas tu bila pakai, kita tergatal dekat badan, kat kulit yang lepas operasi. Baik. Tak selesa ya Puan? Kita tanya itu je doktor. Assalamualaikum doktor. Okey, waalaikumsalam Pak Afia. Terima kasih atas soalan. So yang tu dia tanya soalan dia pakai implan tapi maksudnya di luar lah tu, bukan dalam badan dia lah kan. So yang kontak mungkin yang pakai bra yang dalam tu ada implan di luar. So kontak tu, that's why implan pun silikon pun ada banyak jenis juga. That's why macam kalau kita tengok sini ada yang textured, ada yang non-texture, ada yang licin. So kalau macam dia ada alergi ke ataupun tak sesuai dengan jenis tu, mungkin boleh tukar ke jenis silikon yang lain. Puan, saya ada persoalan ini. Kita faham nature ataupun penyakit kanser ni boleh berulang. Betul. Betul? Tak semestinya kita pulih kanser ni, dia tak akan datang balik kerana kanser sel tu barangkali masih ada. Sekiranya seseorang yang telah pun melakukan reconstructive surgery dan kita nak berlaku, tapi berlakunya sekali lagi kanser yang sama di kawasan yang sama ataupun di bahagian dada di sebelah sana. Jadi bagaimana? Adakah elemen yang digunakan dalam reconstructive surgery ini akan mengeruhkan lagi keadaan? Betul. Terima kasih soalan tu memang sangat crucial. That's why sebelum kita pilih orang tu untuk buat rekonstruktif, kita kena ada certain checkpoint lah. Maksudnya kita kena check. Maksudnya kalau boleh dia di peringkat awal. Bukan stage 4, stage 3 yang kita tak tahu dia ada micromats. Maksudnya dia dah ada jangkitan di tulang belakang ke, dia dah ada pergi tempat lain lah. Okey, sebab selalunya kalau kita kata survival ni at least 5 tahun lah. Kalau let's say dia masa kita detect tu awal and then kita buat recon kan, terus semoga 5 tahun tu at least dia ada daily macam ada confident level yang ni, and then after 5 years let's say dia jadilah nauzubillah, tapi kalau jadi juga kita terpaksa buanglah balik. Operation lah balik, buat semula. That's why pemilihan tu penting. Kalau selalunya kalau macam pesakit-pesakit yang saya subjek untuk ni, kita kena make sure dia punya tumor tu clear. Baik. So kalau kita buat 2 stage, let's say saya bincang dengan doktor bahagian payudara, dia dah
dah buang semua, kita hantar makmal, dia check margin. Margin clear. Dan okeylah baru kita recon. Dan lebih selamat. Tapi dia jadi 2 stage lah. Alah, doktor kena tidur lagi ke? So dia ada pro and cons lah. Itulah benda yang kita kena discuss dengan patient. Kita cakap, okey, kalau nak buat sekali, okey. Tapi operation lama sikit. Sebab nak buang lagi, nak ni lagi, nak buat ni. So total dah 8 jam. Kos pun meningkat. Things like that. Ke you nak bahagi 2? Tunggu yang ni baik dulu, everything settle, and then baru come back. So macam itulah. So harap-harap yang tumor tak clear tu, kita tak buat lagi lah. Kita tunggu dia buat kemo, radio dulu. Betul-betul pastikan yang tak ada risiko lain. Betul. Sel di tempat-tempat lain baru tak nak boleh mengeruhkan. Clear ya. Baik, doktor, kita ada pemanggil yang seterusnya di talian. Puan Rozana, Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam. Puan Ya. Baik, silakan Puan dengan soalannya. Saya nak tanya, saya sepatutnya saya pakai implan tahun 90. Kan betul, sepatutnya 20 tahun kerana saya kena buang. Saya pakai dekat Adventist Hospital. Memang betul boleh kalau kita pakai lah. Lepas tu sekarang saya dah terlanjut dah jadi 30 tahun. Okey. Jadi saya nak tahu Puan, sebab pada saya lagi saya sekarang okey je pun. Tapi Puan tak ada rasa apa-apa pelik ke, tiba-tiba semakin besar ke? Tak ada ya? Tak ada. Okey, Puan Rozana. Okey. Itu bagus juga soalan tu, ramai juga pesakit yang tanya. Actually, saya tak tahu Puan pakai jenis implan apalah, tapi kebanyakannya implan yang sampai di Malaysia ni selalunya KKM dah nilah kan, ada approval, ada FDA ke apa, tapi sebenarnya tak perlu pun nak tukar. Macam ada certain tu yang cakap lebih baik tukar dalam 10 tahun tukar, 10 tahun tukar. Itu macam sekarang ni kebanyakan implan yang dia dah medically grade, in fact boleh keep je. Kalau ramai pasien yang datang pun saya cakap boleh, maksudnya kalau meninggal boleh. Ni macam kita tanpa gigi, implan kita tak cabut balik kan. So it's like part of your body. Macam orang ni pakai besi kat kaki ke, kita tak buka balik kan. So just keep, tak payah tukar pun tak apa kalau tak ada masalah. Okey, baik doktor. Mungkin cara pemakaian selepas kita menjalani pembedahan, rekonstruktif, memasukkan implan dan sebagainya, selepas itu penjagaan memakai pakaian dalam tu bagaimana? Okey, penjagaan selepas tu betul. Sebab kita dah masukkan foreign body ataupun kita pakai perut lah, macam perut punya lemak ke apa kan. Kalau macam makan banyak, lemak dekat perut tu kan pergi kat breast, dia boleh membesar juga. Okey. So, jadinya kita kena mold dia. Maksudnya kita kena pakaikan support system yang bagus lah. Seperti yang tertera, sebab dia macam untuk bra yang sesuai, dia ada hook kat depan. So that operation kan sakit. Sini luka, sana luka. So nak gerak-gerak nak hook kat belakang. So yang ni kita ada yang banyak jenis di pasaran, cuma yang sesuai dekat depan dia punya hook senang, and then dia ada tali strap tu kita boleh adjust macam Zepon supaya dia boleh kalau macam rasa tight sangat kita boleh kurangkan, sebab lepas operation tisu edema bengkak, lama-lama dia akan makin surut. So kita boleh adjustable lah. Okey, untuk pesakit lelaki sama juga? Pesakit lelaki geda-geda ni pun tak asing juga, terutama kalau lepas buat operation kan, macam liposuction ke, macam gynecomastia I cakap tu, dia dah pernah ada tisu kat situ, bila kita buang dia kosong. So kita kena pakaikan juga dia untuk vest, untuk lelaki. Macam yang perut tu, sebab kalau kita ambil otot di perut, kita kena support lah balik, supaya bila batuk dia tak. Banyak saya belajar hari ini. Perkongsian yang cukup menarik, ilmu baru, kerana sebelum ni kita tak pernah tahu pun, jarang-jarang dengar mengenai rekonstruktif, tidak diberikan pendedahan secara perinci mengenai rekonstruktif kanser payudara ini. Ini untuk memberikan semula keyakinan dan mungkin perasaan yang lebih elok lagi bagi pesakit kanser payudara ini. Kita akan berehat seketika. Boleh dulu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Fatimah Muhammad Noor, pakar pembedahan plastik dan rekonstruktif Hospital Pakar KPJ Ampang Puteri, perkongsian yang sangat terbaik. Terima kasih meluangkan masa. Happy Pink Oktober. Terima kasih. Assalamualaikum.